Tidak ada satu bahagian pun dekat badan aku kecuali dipenuhi dengan kesan tusukan pedang, balingan tombak dan anak panah. Penuh badan Khalid Al-Walid dengan luka-luka. Kesan luka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Jadi hari ini insya-Allah saya akan kongsikan kepada anda salah seorang panglima perang di zaman Nabi SAW, iaitu Khalid ibn Al-Walid. Nama sebenar beliau adalah Khalid ibn Al-Walid ibn Mughirah Al-Makhzum daripada Bani Makhzum. Dan dia merupakan daripada bangsa Arab Quraisy pada masa itu. Khalid Al-Walid merupakan panglima perang yang memang sangat mahir bila mana berada di medan perang. Bahkan Nabi memuji, Nabi memberi gelaran kepada Khalid Al-Walid, Saif Pedang Allah. Saking hebatnya Khalid Al-Walid berada di medan perang. Bahkan bila mana adanya Khalid Al-Walid dalam medan peperangan, pasti peperangan itu akan dibenangi oleh pasukan yang disertai oleh Khalid Al-Walid. Dan dia tak pernah kalah dalam medan peperangan. Jadi sampailah di zaman Abu Bakar As-Siddiq, saking hebatnya Khalid Al-Walid, Abu Bakar memuji Khalid Al-Walid. Apa kata Abu Bakar? Tidak akan ada lagi wanita yang mampu melahirkan anak seperti Khalid ibn Al-Walid. Disebabkan sangat hebat, disebabkan sangat bijak, disebabkan sangat cekap dalam menguruskan peperangan. Jadi bila mana Nabi berhijrah dekat kota Madinah, Khalid pada masa itu belum lagi berhijrah disebabkan Khalid Al-Walid belum lagi masuk Islam. Jadi ayah Khalid ataupun Al-Walid nama dia merupakan seorang yang sangat kaya. Orang Mekah pada masa itu mereka setiap tahun mereka akan tukar kelambu Kaabah. Orang-orang kaya akan kongsi duit mereka untuk beli ataupun untuk buat satu kelambu Kaabah yang sangat mahal untuk diletakkan dekat Kaabah. Tapi satu tahun, saking kayanya ayah Khalid, dia menggunakan duit dia sendiri tanpa kongsi dengan siapa-siapa untuk tukar kelambu Kaabah. Dengan duit dia sendiri, tak perlu kongsi dengan siapa-siapa. Dan keluarga Khalid Al-Walid juga, mereka ada satu pusat kelatihan ketenteraan. Dia ada pusat latihan ketenteraan yang mana melatih masyarakat Mekah pada masa itu untuk menunggang kuda, memegang pedang, memanah, bergusti dan sebagainya. Dan disebabkan itulah Khalid Al-Walid sangat cekap bila mana menunggang kuda, sangat mahir bila mana dalam peperangan. Dan sepanjang Nabi berada dekat kota Mekah dan Nabi berdakwah sepanjang 13 tahun, Khalid Al-Walid tidak ada keinginan langsung untuk masuk Islam pada masa itu. Tetapi bila mana Nabi dah berhijrah dekat kota Madinah, barulah Khalid Al-Walid secara sembunyi-sembunyi keluar daripada kota Makkah pergi ke Madinah. Nanti kita akan ceritakan secara detail. Jadi dalam peperangan Badar, bila mana peperangan Badar berlaku, kita tahu peperangan Badar berlaku, orang Islam menang. Dan dalam peperangan Badar tidak disertai oleh Khalid Al-Walid dan berjaya membunuh ramai menteri-menteri Mekah pada masa itu. Dan bila mana masuk kepada peperangan Uhud, peperangan selepas pada itu peperangan Uhud, Khalid Al-Walid join. Khalid Al-Walid ada dalam peperangan Uhud, ada dalam tentera-tentera Quraisy pada masa itu. Kita tahu peperangan Uhud fasa pertama Islam menang. Jadi bila mana Khalid ibn Al-Walid dia nampak ada peluang yang mana orang Islam tidak fokus pada masa tu, dia masuk ikut belakang, maka dia serang orang Islam pada masa tu. Dan kita tahu end up dia macam mana, yang golongan Quraisy benang pada masa tu dan Islam kalah dalam peperangan Uhud. Dan kata para ulama, disebabkan ada Khalid Al-Walid lah Quraisy benang pada masa tu. Khalid Al-Walid dia menyertai lebih 30 tahun peperangan. Macam-macam peperangan dah disertai oleh Khalid Al-Walid dan dia tidak ada satu pun peperangan yang disertai oleh Khalid Al-Walid kalah. Semuanya menang ataupun seri. Dan bila mana tahun 8 Hijrah Nabi dekat kota Madinah, Khalid Al-Walid bersama dengan Amru Al-As keluar senyap-senyap daripada kota Mekah untuk pergi ke kota Madinah untuk berjumpa dengan Nabi dan melafazkan syahadah di hadapan Nabi SAW. Disebabkan itulah Nabi sangat gembira dengan keislaman Khalid Al-Walid, dengan keislaman Amru ibn As. Sampaikan Nabi kata Mekah telah mengeluarkan satu tokoh utama mereka, ataupun Mekah telah mengeluarkan satu tonggak utama mereka, iaitu Khalid Al-Walid dengan Amru Al-As. Bila mana pada tahun itu 8 Hijrah Khalid Al-Walid masuk Islam, dan pada tahun itu jugalah Khalid Al-Walid menyertai satu peperangan Mu'tah nama dia dekat Jordan peperangan tu. Dan sampai sekarang tempat itu masih lagi ada. Okey, peperangan Mu'tah ni panjang. Cuma kita ni tak nak bincang apa berlaku dekat peperangan Mu'tah, macam mana berlaku, sebab Khalid Al-Walid ini memang bila mana kita nak cerita berkaitan Khalid Al-Walid, memang kita akan cerita macam-macam kisah peperangan. Sebab banyak peperangan yang disertai oleh Khalid Al-Walid. Nanti insya-Allah kita akan ambil satu video berkaitan Mu'tah dan peperangan-peperangan yang lain. Jadi bila mana Khalid Al-Walid join dalam peperangan Mu'tah, jadi bila mana Nabi dah susun strategi, Nabi tak join peperangan Mu'tah.
Nabi tak turut serta dalam peperangan Mu'tah. Bila mana Nabi dapat tahu yang tentera Rom telah buat persiapan nak serang kota Madinah. Nak serang kota Madinah, maka Nabi persiapkan tenteranya juga. Bila mana tentera Islam dah dipersiapkan seramai 3,000 orang tentera Islam yang akan keluar daripada kota Madinah untuk berperang dengan kerajaan Rom. Ingat, pada masa itu kerajaan Rom di antara kerajaan yang sangat besar. Rom dengan Parsi di antara dua kerajaan memegang dunia pada masa itu. Madinah, satu negara, satu kota yang sangat kecil. Jadi Nabi berjaya mengumpulkan para sahabat seramai 3,000 orang akan join dalam peperangan Mu'tah. Sebelum tentera Islam berangkat, Nabi dah pesan siap-siap. Yang panglima perang yang nombor 1 yang akan mengetuai adalah Zaid ibn Harisah. Dan Nabi sambung, andai kata Zaid ibn Harisah syahid, maka panglima perang yang keluar adalah Ja'far. Panglima perang yang ketiga, andai kata Ja'far pun syahid, maka panglima perang yang ketiga adalah Abdullah ibn Rawahah. Dan Nabi senyap lepas tu, Nabi tak sambung dah. Maka bergeraklah tentera-tentera Islam pada masa tu. Jadi bila mana sampai Mu'tah, di tempat medan perang di antara orang Islam Madinah dengan masyarakat Rom, dengan tentera-tentera daripada Rom. Jadi bila mana sampai dekat medan perang, dekat Mu'tah, dekat Jordan, tentera Islam terkejut melihat tentera Rom yang sangat ramai. Tentera Rom ataupun kerajaan Rom menghantar seramai 200,000 orang tenteranya. Itu pun kata para ulama belum semua lagi, masih ramai lagi yang berada dekat Rom yang belum lagi dihantar. Tapi pada masa itu dihantar seramai 200,000 orang tentera musuh. Jadi bila mana tentera Islam melihat ramainya tentera Rom pada masa itu, mereka bermusyawarah. Dan di antara ahli musyawarah pada masa itu adanya Abu Bakar As-Siddiq pada masa itu. Apa yang mereka musyawarah? Ada cadangan di antara mereka mengatakan kita kena minta bantuan daripada Madinah. Kena minta bantuan tenaga daripada Madinah. Cadangan pertama. Dan ada juga di antara para sahabat yang memberi cadangan supaya kita berundur dahulu, sebab kita tak akan mampu nak lawan tentera Rom 200,000 orang, yang kita ni hanya 3,000 orang sahaja. Maka ketika itulah bangkitnya seorang pemuda. Bangkitnya seorang pemuda dan dia berkhutbah. Dia bagi kata-kata semangat kepada para sahabat. Dialah Abdullah ibn Rawahah. Yang Nabi kata, bila mana Ja'far syahid, maka Abdullah ibn Rawahah lah akan jadi panglima perang yang ketiga. Dan Abdullah ibn Rawahah di antara sahabat yang petah bila mana dia bercakap. Bangkitnya Abdullah ibn Rawahah, apa dia kata? Bila mana Abdullah ibn Rawahah bangkit, dia kata kepada para sahabat, kita datang ataupun kita tidak akan pulang ke kota Madinah. Tidak akan sesekali kita akan pulang ke kota Madinah kerana kita keluar daripada bumi Madinah semata-mata untuk syahid di jalan Allah dan benang dengan kebanggaan. Itulah tujuan utama kita. Dan ketika itulah para sahabat sangat bersemangat dan mereka sebulat suara bersetuju untuk meneruskan peperangan pada masa itu. Maka bila mana berlakunya peperangan di antara 3,000 tentera Islam lawan 200,000 tentera musuh, bayangkan, kalaulah kita fikir 200,000 lawan 3,000, sekejap saja memang akan kalah 3,000. Sebab apa? Jumlah 200,000 ni sangat ramai. Sekejap saja dalam 3 jam mungkin boleh habiskan 3,000. Tapi bila mana berlangsung peperangan Islam dengan peperangan Rom, hari pertama sangat sengit. Hari pertama berlangsung peperangan sangat-sangat sengit. Dan bila mana malam, mereka berehat untuk sambung peperangan pada esok hari. Sebab apa? Sebab memang kebiasaan kalau berperang dah masuk waktu malam memang akan berehat. Dan hari pertama itulah syahidnya Zaid ibn Harisah. Yang mana Zaid ibn Harisah Nabi jaga daripada kecil lagi, dan wafatlah Zaid ibn Harisah pada masa itu. Dan panglima perang yang kedua dipegang oleh Ja'far ibn Abi Talib. Itu sepupu Nabi hari kedua. Maka hari kedua pun berlangsung dan berperang juga mereka di antara tentera Islam dengan tentera Rom. Sengit? Yes, sengit juga hari kedua. Dan hari itu jugalah syahidnya Ja'far ibn Abi Talib, sepupu kepada Nabi SAW. Dan hari yang seterusnya, hari yang ketiga, dipimpin pula oleh Abdullah ibn Rawahah. Dan ketika itulah para sahabat datang kepada Abdullah ibn Rawahah. Wahai Abdullah ibn Rawahah, sekarang kamulah memimpin kami. Kamulah panglima perang kami sekarang. Maka berbukalah wahai Abdullah ibn Rawahah. Berbukalah. Rupa-rupanya Abdullah ibn Rawahah tengah puasa pada masa itu. Rupanya hari pertama, hari kedua mereka berperang bermati-matian, sangat sengit mereka lawan 200,000 tentera musuh. Rupa-rupanya Abdullah ibn Rawahah di antara sahabat yang berpuasa. Yes, memang Abdullah ibn Rawahah di antara sahabat yang famous dengan puasanya. Maka ketika itu jugalah Abdullah ibn Rawahah dia makan 2 biji ataupun 2-3 biji kurma, dia minum air dan dia terus bersedia dalam peperangan. Maka berlangsunglah peperangan. Sangat sengit peperangan itu. Dan tak lama kemudian Abdullah ibn Rawahah pun syahid, menjadi syuhada.
Dan panji yang dipegang oleh Abdullah bin Rawahah pun jatuh. Panji yang dipegang oleh Abdullah bin Rawahah jatuh ke tanah. Jadi apa yang berlaku dekat Madinah? Bila mana jatuhnya panji, bila mana syahidnya Abdullah bin Rawahah, Nabi mengumpulkan para sahabat dekat Madinah. Nabi menceritakan apa yang berlaku dalam peperangan Mu'tah. Nabi menceritakan bila mana Zaid ibn Harisah menjadi panglima perang yang pertama, maka syahidlah Zaid ibn Harisah. Dan Nabi teruskan bila mana Ja'far ibn Abi Talib menjadi panglima perang, wafatlah, syahidlah Ja'far ibn Abi Talib, sepupu Nabi. Dan ketika itulah kata para sahabat, air mata Nabi mula jatuh. Dan Nabi sambung bercerita, dan ketika mana Abdullah ibn Rawahah menjadi panglima perang pun sama, syahid juga Abdullah ibn Rawahah. Dan ketika itulah kata Nabi, panji jatuh ke tanah. Dan Nabi kata, panglima perang adalah saif, pedang Allah, dialah Khalid al-Walid. Itu kata Nabi. Sedangkan sebelum itu, Nabi tak pernah kata siapakah yang akan ganti Abdullah ibn Rawahah. Maka bila mana kita tengok balik dalam peperangan Mu'tah, bila mana panji Islam jatuh, syahidnya Abdullah ibn Rawahah, maka datanglah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Sabit ibn Akram. Sabit ibn Akram dia masuk dalam peperangan yang penuh kekalutan. Dia masuk, dia mencari panji yang jatuh tu. Dia terus pergi dekat panji yang jatuh dan dia rebut panji tu, dan dia terus mencari Khalid ibn al-Walid. Bayangkan dalam keadaan kekalutan berperang, semua orang tahu yang Abdullah bin Rawahah dah syahid. Semua orang tahu yang panglima perang dah pun syahid. Semua orang tahu yang panji Islam dah pun jatuh. Dan ketika itulah sahabat Nabi yang bernama Sabit ibn Akram, dia mencari Khalid al-Walid. Dia mencari dan dia mendapati Khalid al-Walid ada dekat sana. Terus sahaja dia berlari untuk pergi dekat Khalid al-Walid. Bila mana sampai dekat Khalid ibn al-Walid, dia kata, wahai Khalid al-Walid, panji ini aku usahakan untuk ambilnya dalam peperangan yang sangat dahsyat. Aku ambil panji ini semata-mata aku nak bagi kepada kamu, wahai Khalid. Semata-mata aku nak bagi kepada kamu, kamulah memimpin. Maka bila mana Khalid ibn al-Walid pegang saja panji, maka Khalid ibn al-Walid susun balik strategi yang mana Khalid ibn al-Walid dia kata, siapa yang tentera-tentera Islam berada dekat bahagian belakang, tukar dengan hadapan akan pergi belakang, yang belakang pergi hadapan. Khalid al-Walid kata, siapa tentera Islam berada di sebelah kiri, tukar kepada sebelah kanan, dan sebelah kanan pergi ke sebelah kiri. Dan bila mana berlaku peperangan keesokan hari, apa berlaku? Bila mana tentera Rom melihat barisan saf hadapan tentera-tentera Islam, mereka melihat orang-orang baru, muka-muka baru, yang mana muka yang mereka tak pernah lihat. Dan ketika itulah tentera Rom menyangka itu adalah bantuan daripada Madinah dah sampai. Dan Khalid al-Walid juga mengarahkan barisan berada kat belakang untuk memastikan debu-debu kat tanah supaya naik ke atas semuanya, sebagai salah satu tanda yang tentera-tentera Islam dalam perjalanan nak sampai. Kan bila mana kita berjalan, maka debu-debu naik. Saking ramai, makin banyaklah debu. Kenapa? Sebab mission Khalid al-Walid bukan untuk menang pada masa itu. Sebab sangat susah nak menang lawan 200 orang yang sangat ramai pada masa itu. Tapi Khalid al-Walid inginkan pasukan Rom tu boleh berundur. Bila mana pasukan Rom boleh berundur, maka Islam pun boleh akan berundur. Dan itulah yang berlaku bila mana tentera Rom melihat pasukan yang berada dekat saf hadapan adalah pasukan yang baru. Mereka menyangka pasukan baru. Dekat kiri pasukan baru, dekat kanan pun pasukan baru. Dan dia dapati ada dekat belakang sana tentera-tentera Islam yang baru sampai. Bila mana baru sampai, maka fresh lah kan, tak ada luka lagi, masih lagi segar kan. Maka ketika itulah sebahagian mula lari. Tak lama kemudian kesemua tentera-tentera Rom berundur, melarikan diri. Dan bila mana tentera Islam dah dapati semua tentera Rom lari, maka mereka balik dekat kota Madinah balik. Dan tak lama bila mana masuk ke tahun 9 Hijrah, Rom himpunkan lagi. Rom tak puas hati bila mana 9 Hijrah. Rom pada 9 Hijrah dia himpunkan tentera dengan lebih ramai, dan ratusan ribu tentera yang dikumpulkan oleh tentera Rom pada masa itu. Jadi bila mana Nabi dapati yang Rom telah mempersiapkan bala tentera yang sangat ramai, Nabi pun buat benda yang sama. Tadi 3,000, kali ni Nabi tambah lagi. Jadi 30,000 tentera Islam pada masa itu. Dan Nabi sendirilah yang akan mengetuai tentera-tentera Islam pada masa itu. Disebabkan pada tahun lepas, bila mana Nabi tak pergi, Nabi tak join disebabkan Nabi ada urusan, sangat sengit dalam peperangan itu, sangat sukar. Maka dalam kali ini, pada tahun 9 Hijrah, Nabi sendiri yang turun tangan. Nabi sendiri yang akan join. Nabi sendiri yang akan memimpin kerajaan Islam pada masa itu. Jadi bila mana sampai
di antara orang Islam ni tahun 9 Hijrah bersama tentera Rom yang diketuai oleh Nabi sendiri dalam kalangan Islam. Peperangan ini dinamakan sebagai peperangan Tabuk. Nanti kita akan bincang peperangan Tabuk. Okey. Jadi bila mana tentera Rom melihat yang Nabi sendiri yang mengetuai menjadi panglima perang Islam pada masa tu, dan ditambahkan lagi 30,000 orang tentera musuh ataupun tentera Islam, takut mereka. Disebabkan apa? Mereka teringat yang tahun lepas punya. Tahun lepas punya mereka lawan 3,000 orang pun dah sengit, 3,000 orang pun dah berhari-hari mereka berperang. Inikah pula ditambah dengan 30,000 tentera musuh, bahkan panglima perang Nabi sendiri. Dan ketika itulah lari tentera-tentera Rom pada masa tu. Adalah berlaku peperangan, nanti kita akan ceritakan video berkaitan dengan peperangan Tabuk, peperangan Mu'tah. Itu pun kalau anda semua nak lah, kalau anda tak nak tak apa. Itu berlaku dalam peperangan Tabuk. Dan bila mana masuk kepada 10 Hijrah, bila mana Nabi kumpulkan sebanyak 10,000 tentera-tentera Islam untuk membuka Fathul Mekah, untuk pergi ke kota Mekah, untuk membuka kota Mekah. Dan Nabi dah bagi tahu siap-siap, tujuan kita pergi ni untuk tujuan perdamaian ataupun tidak mau tumpahkan mana-mana darah. Maka bila mana sampai dekat kota Mekah, Nabi dapati ada banyak berhala dekat kawasan Kaabah. Lebih kurang 300 lebih berhala dekat kawasan Kaabah, dan ada 3 berhala yang sangat besar di kawasan Mekah pada masa tu. Salah satunya adalah berhala bernama Uzza. Dan ketika itulah Nabi mengarahkan Khalid ibn Al-Walid untuk pergi pecahkan, untuk pergi robohkan berhala yang bernama Uzza tu. Maka pergilah Khalid Al-Walid untuk laksanakan perintah Nabi SAW. Dan bila mana berlakunya kewafatan Nabi SAW, maka Abu Bakar lah yang memimpin khalifah pada masa tu. Dan berlaku macam-macam peristiwa bila mana Abu Bakar menjadi khalifah pada masa tu. Di antara yang besar juga, ramai di antara orang Islam yang murtad. Ramai orang Islam yang murtad bila mana Nabi dah pun wafat. Dan ada juga di antara orang Islam pada masa tu ataupun orang yang bukan Islam pada masa tu yang follow, yang ikut kepada Nabi palsu. Dialah Musailamatul Kazzab. Dia mendakwa diri ada sebagai seorang Nabi. Musailamatul Kazzab, dia mempunyai bala tentera yang sangat ramai, pengikut yang sangat ramai. Lebih kurang 40,000 orang pengikut Musailamatul Kazzab. Sangat ramai. Kalau sekarang memang famous lah, 40,000 pengikut Musailamatul Kazzab yang setia dengan Musailamatul Kazzab. Dan ketika itu jugalah Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama, memutuskan panglima perang yang bernama Ikrimah ibn Abu Jahal untuk memerangi orang-orang yang ridah, untuk memerangi Musailamatul Kazzab. Maka berlaku peperangan. Tetapi Allah takdirkan pasukan Islam kalah, tak mampu nak lawan pasukan Musailamatul Kazzab. Maka Abu Bakar tulis satu surat, hantar kepada Musailamatul Kazzab. Apa kata Abu Bakar? Wahai Musailamatul Kazzab, andai kata kamu tak nak menyerah, andai kata kamu tak nak insaf, maka aku akan hantar Khalid ibn Al-Walid. Apa respon dia? Dia tak kisah. And then dia tak takut. Maka hantarlah Khalid ibn Al-Walid. Berlakulah peperangan yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid, tentera Islam, dan tentera musuh dipimpin oleh Musailamatul Kazzab. Dan Allah takdirkan pada hari pertama mereka berperang. Pada hari pertama mereka berperang, pasukan Khalid ibn Al-Walid hampir saja nak kalah. Maka pada hari kedua, pada malam tu Khalid Al-Walid buat R&D. Berfikir kenapa boleh kalah pada hari pertama, hampir kalah pada hari pertama. Dan Khalid Al-Walid susun strategi balik. Itu kelebihan Khalid Al-Walid. Cepat susun strategi. Cepat memikirkan apa perlu dibuat. Tak boleh buat ini, kena buat ini. Tak kena buat ini, kena buat ini. Itu kelebihan Khalid Al-Walid. Jadi bila mana Khalid Al-Walid fikir, dia kata semua pasukan-pasukan tentera-tenteranya berada dalam kabilah masing-masing. Untuk berperang esokkan hari. Kerana aku nak melihat dekat mana kelemahan kita sebenarnya. Dan bila mana berlaku peperangan dan Khalid Al-Walid melihat ada kelemahan dalam pasukan dia, dan disusun balik, yang mana lemah duduk kat belakang, yang kuat duduk kat hadapan. Maka benanglah pasukan Khalid Al-Walid dan matilah kesemuanya tentera dan Musailamatul Kazzab. Kesemuanya mati dalam peperangan itu. Dan berlaku seterusnya peperangan yang diketuai oleh Khalid Al-Walid. Banyak peperangan sebenarnya yang diketuai oleh Khalid ibn Al-Walid. Nanti kita akan ceritalah satu-satu peperangan ini apa berlaku, itu pun kan, kalau anda nak lah. Kalau anda tak nak, tak apalah. Kalau anda nak, just tulis dekat ruangan komen bawah. Maka peperangan seterusnya, Abu Bakar mengarahkan Khalid ibn Al-Walid bersama tentera dia untuk buat persiapan untuk berperang dengan Parsi. Kerana Parsi telah pun mengarahkan pasukan terbaik dia yang
dan dipimpin oleh panglima perang yang terbaik dalam kalangan Parsi untuk serang Madinah pada masa itu. Maka Khalid Al-Walid membuat persiapan. Khalid Al-Walid buat persiapan lebih kurang 10,000 tentera Islam. Tetapi tentera-tentera Parsi menghantar lebih kurang 120,000 tentera-tentera Parsi. Maka bila mana Khalid Al-Walid mengetahui yang bilangan tentera Parsi yang sangat ramai, 120,000 orang tentera Parsi, maka Khalid ibn Al-Walid menulis satu surat hantar kepada Abu Bakar minta bantuan tentera. Maka bila mana Abu Bakar baca dan Abu Bakar hantar bantuan tentera. Agak-agak berapa ramai? Kerana pada masa tu tentera Khalid Al-Walid ada 10,000 sahaja. Maka bila mana sampai tentera daripada Abu Bakar As-Siddiq, apa yang Khalid Al-Walid dapati? Bila mana sampai Khalid Al-Walid mendapati hanya seorang sahaja yang dihantar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika itu jugalah kata Khalid Al-Walid, di manakah orang lain? Di manakah tentera-tentera Islam yang lain? Dan lelaki ini yang bernama Ka'ab ibn Amr, dia bagi surat kepada Khalid Al-Walid. Surat itu ditulis oleh Abu Bakar. Kata Abu Bakar, wahai Khalid, di hadapan kamu ini, iaitu Ka'ab ibn Amr adalah pasukan terbaik. Dialah pasukan perang yang aku hantar kepada kamu. Ketika mana dia berada dalam peperangan, nescaya peperangan itu akan dimenangi oleh mereka. Ketika mana Ka'ab ibn Amr berada dalam mana-mana pasukan, maka pasukan itu akan menang. Mungkin kita tak akan faham kenapa Abu Bakar boleh hantar Ka'ab ibn Amr seorang diri sahaja. Tapi Khalid Al-Walid, dia percaya, dia seqah dengan pemimpin. Dia percaya dengan Abu Bakar As-Siddiq, maka dia mula susun strategi yang baru. Maka bila mana peperangan nak berlaku, akan berlawan di antara satu sama lain dulu. Maka ketika itu jugalah keluarnya Khalid Al-Walid dan mencabar ketua daripada Parlimen Perang Parsi pada masa itu. Tapi bila mana Parlimen Parsi sebelum dia nak keluar untuk berperang, untuk melawan Khalid Al-Walid one by one, dia telah pun nasihatkan kepada tentera dia. Dia telah pun bagi peringatan kepada tentera dia, andai kata Khalid Al-Walid tak perasan, maka kamu tusuk dia daripada belakang. Bila mana aku berperang, bila mana aku melawan Khalid Al-Walid, ketika itu jugalah kamu pergi kat belakang Khalid Al-Walid, tusuk daripada belakang. Dan itulah yang berlaku. Tapi Khalid Al-Walid diselamatkan oleh utusan Abu Bakar, yang mana dia melihat, dia nampak apa sebenarnya tujuan tentera Parsi, maka terus selamatkan Khalid Al-Walid dan berlakulah peperangan yang besar. Dan Allah takdirkan peperangan itu sangatlah sekejap. Kalah tentera Parsi pada masa itu. Dan ketika itu jugalah tentera Islam bawa balik harta rampasan Parsi yang sangat banyak. Dan di antara benda yang mewah, benda yang mahal adalah topi yang dipakai oleh panglima perang Parsi pada masa itu. Sangat mahal. Dan ketika itulah dibawa balik harta rampasan perang dekat kota Madinah, dan Abu Bakar As-Siddiq menghadiahkan topi yang mahal itu, topi yang dipakai oleh panglima perang Parsi, kepada Khalid ibn Al-Walid. Dan ada satu peperangan lagi yang diketahui oleh Khalid ibn Al-Walid. Sangat banyak peperangan sebenarnya. Jadi di antara peperangan juga yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid adalah satu peperangan yang lawan bukan Islam. Sebelum berlangsung peperangan itu, keluar seorang pakcik, seorang lelaki yang sangat tua. Dia keluar sambil dia bawa satu bekas air. Apa dia kata? Wahai Khalid, aku melihat, aku mengkaji agama kamu sangatlah tinggi kebergantungan kepada Allah Azza wa Jalla. Sangat tinggi. Maka dekat tangan aku hari ini sekarang, ada bekas yang berisi racun. Kalaulah kebergantungan kamu tinggi kepada Allah, adakah kamu berani nak minum racun ini? Adakah kamu berani nak minum racun ini, wahai Khalid ibn Al-Walid? Apa tujuan dia? Tujuan dia nak memalukan Khalid Al-Walid. Nak jatuhkan maruah Khalid ibn Al-Walid. Nak memalukan Khalid Al-Walid di hadapan tentera-tentera dia. Dan ketika itu jugalah kata Khalid Al-Walid, aku berani nak minum racun tu. Maka Khalid Al-Walid ambil racun tu, dia baca bismillah, dia minum sampai habis racun tu. Dan Allah takdirkan dia minum racun, tidak ada satu-satu efek pun, tidak ada kesan pun kepada tubuh badan Khalid ibn Al-Walid. Tengok betapa tingginya kebergantungan Khalid Al-Walid kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Khalid Al-Walid dia join juga satu peperangan lagi, itu peperangan Yarmouk. Peperangan Yarmouk ni sama juga, Islam lawan Rom. Sebab Rom belum puas hati lagi. Tapi end up nanti kita akan ceritalah kalau kita ada masa. Kita akan ceritalah bagaimana berlaku peperangan Yarmouk, bagaimana berlaku peperangan Tabuk, bagaimana berlaku peperangan Mu'tah dan sebagainya. Dan bagaimana Fathul Mekah tu, insyaAllah. Dalam peperangan melawan Rom, Islam menang. Itu simple lah, bila mana ada Khalid Al-Walid, Islam akan menang kan. Antara asbab ialah pemikir kepada Islam, susun strategi kepada Islam untuk lawan pihak musuh pada mana-mana pun. Maka bila mana balik ke kampung, bila mana balik ke rumah dia,
itu di Syria, maka Khalid Al-Walid jatuh sakit dan kerajaan Islam merehatkan Khalid Al-Walid pada masa itu. Dan tak lama Khalid Al-Walid nazak, tidak ada satu bahagian pun dekat badan aku kecuali dipenuhi dengan kesan tusukan pedang, balingan tombak dan anak panah. Penuh badan Khalid Al-Walid dengan luka-luka, kesan luka. Tengok betapa komitednya Khalid Al-Walid, betapa semangatnya Khalid Al-Walid untuk memperjuangkan agama Islam dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu di antara kisah Khalid ibn Al-Walid. Dan tak lama lepas tu Khalid Al-Walid pun meninggal, wafat Khalid Al-Walid dekat Syria. Jadi itu saja kisah berkaitan Khalid ibn Al-Walid, panglima perang Islam yang sangat berani. Bila mana dia ada dalam pasukan itu, pasti pasukan itu akan menang. Dan digelarkan oleh Nabi SAW sebagai saif pedang Allah Azza wa Jalla. Jadi itu saja video kita untuk kali ini. Terima kasih banyak yang tengok daripada awal video sampai hujung video. Semoga video kita kali ini memberi manfaat kepada anda semua dan anda boleh kongsikan video ini kepada orang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, satu lagi sebelum saya habiskan video kita kepada kali ini, iaitu saya nak kongsikan kepada anda, iaitu satu produk itu daripada saya sendiri. Saya sendiri yang buat produk ni, saya sendiri yang pergi beli bahan, saya sendiri yang baking. Okey, produk ni daripada saya dan saya belajar formula resepi macam mana nak hasilkan satu cookies yang sangat sedap. Okey, saya ada produk yang bernama The Snack Cookies, yang mana The Snack Cookies ni adalah daripada saya sendiri. Yang saya sendiri pergi belajar macam mana nak buat cookies yang sedap. Okey, just nak share kepada anda, saya ada dua flavor. Saya ada dua freezer, iaitu yang dekat tangan saya adalah freezer V Cookies. Kalau V Cookies adalah daripada vanilla butter, anda boleh tengok gambar yang lebih jelas. Okey, V Cookies daripada vanilla butter, dan satu lagi adalah Cha Cookies, pun sama, anda boleh tengok gambar yang lebih jelas. Okey, ini adalah dua freezer yang kita sengaja buat kepada siapa-siapa yang peminat coklat, maka dia akan minat Cha Cookies. Tapi kalau anda jenis yang minat kepada vanilla, anda mesti minat kepada V Cookies, iaitu vanilla butter. Kita tengok banyak feedback daripada customer kami, bila mana sampai The Snack Cookies, sampaikan mereka ni berebut-rebut nak makan. Berebut-rebut nak makan disebabkan saking sedapnya The Snack Cookies. Ada tu di antara customer kami yang bila order 3 botol dia orang kata tak cukup, bila order 5 botol dia orang kata tak cukup. Jadi macam mana nak order? Just order je, nombor kat bawah ni, tekan je nombor WhatsApp kat bawah, nanti akan ada tim kita yang reply. Okay, insyaAllah itu di antara value manfaat yang saya boleh kongsikan dengan anda. InsyaAllah kalau boleh tengok dekat feedback kami, banyaklah customer kami yang dah makan, banyaklah customer kami yang puji kesedapan The Snack Cookies. Sedap macam mana, anda kena try. Anda kena try dulu, barulah anda tahu macam mana sedapnya The Snack Cookies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.